Bukit Mertajam. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya nak sokong apa yang sudah dicadangkan oleh Yang Berhormat Batang Sarong mengenai majlis mengurangkan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanaknya. Dan ini sudah pun telah diwujudkan di Australia dan akan juga diwujudkan di banyak negara. Saya rasa negara Malaysia ini kita sudah cukup maju untuk menangani masalah ini dengan mewujudkan majlis ini. Keganasan terhadap wanita dan juga kanak-kanak yang punca yang pokok punca yang asasnya ialah di mana di antara wanita dan lelaki mempunyai kuasa yang tidak seimbang. Lelakinya selalunya di kedudukan yang berkuasa. Di rumah dia yang jadi household head, ya, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Sri Gading, bahawa isteri nak keluar mesti tanya keizinan. Sebenarnya yang isteri dia sudah orang dewasa. Kalau anak yang di bawah 16 tahun, dia kanak-kanak, kita nak jaga dia. Jadi kita nak dia beritahu mana dia pergi supaya kita tahu kalau ada apa berlaku kepada dia, kita boleh cari dia dan tolong dia. Tapi untuk isteri memang sudahlah dewasa dan saya rasa wanita dan lelaki pun ciptaan Tuhan dan mereka dicipta berlainan, tetapi tak maksudnya Bukit Mertajam, cedahan. tidak diberi hak yang sama. Saya ingin bertanya Bukit Mertajam, Yang Berhormat Bukit Mertajam. Kalau suami dia keluar rumah lama tak bagi tahu isteri rasa marah tak? Saya ingin bertanya. Itu berlainan dengan mesti tanya keizinan, ya. Sama dah juga yang kedudukan tadi, isteri yang kena keluar rumah, kena minta pada suami, kebenaran suami dan bagi tahu. Kedudukan yang sama. Jangan bias. Kalau mereka sudah ada satu persetujuan, kalau abang keluar tanya izin dulu ya, dan kalau isteri keluar tanya divorce-nya pun sama. Jadi okeylah, itu perjanjian di antara sepasangan. Tapi ini bukan undang-undang. Ataupun jangan gunakan agama lah. Saya rasa agama hanya agama ialah untuk menjadi guideline supaya semua orang menghormati di antara satu sama lain. Khasnya isteri dan suami, ya. Dan ini dan gender ini inequality adalah sebab yang utama yang menyebabkan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, ya, ini adalah penyelesaian long term ialah untuk ya akan bagi nanti. Secara long term kita nak kurangkan gap di antara lelaki dan wanita. Ya, Padang Serai. Terima kasih Bukit Mertajam. Ini saya pun tadi Bukit Mertajam kata, saya rasa lah tadi yang dikatakan kena minta izin. Kadang-kadang seorang lelaki itu bila lelaki itu bila dia keluar rumah, dia akan beritahu isteri lah, beritahulah, saya pergi tempat ni, saya pergi sekian, saya pergi kedai ke, main bola ke, ni mungkin tarif tu lah, mungkin the understanding between beritahu dan minta izin. Jadi seorang isteri pun dia juga perlu kadang-kadang keluar dia beritahu sajalah, bukan minta izin. Saya ingat itu memadai. Tetapi saya setuju dengan Bukit Mertajam dan juga Batang Sadong, kerana kebelakangan ini masalah keganasan terhadap rumah tangga ini adalah terlalu kerap, dan saya nak mengatakan di sini sebagai seorang lelaki lah. Sri Gading you tak setuju ke? Sama lah, setuju. Tapi Sri Gading,
saya pemikiran saya beza sikit lah. Saya nak katakan bahawa jenayah keganasan rumah tangga ini kebanyakannya pada penglihatan saya lebih daripada 75% penyebabnya adalah lelaki lah. Dan lelaki memainkan faktor ataupun satu ruang yang begitu besar dalam masalah wanita dan kanak-kanak ini. Dan saya pun merasakan bahawa sudah tiba masanya kita perlu mendidik semua orang, lelaki, kanak-kanak, semua ini, khususnya kebelakangan ni apabila saya menghadiri satu convention ini untuk Bukit Mertajam, convention yang dihadiri sama, kita dengar hujah-hujah dan saya telah berhujah bahawa untuk menangani masalah keganasan terhadap wanita ini mesti melibatkan lelaki. Kerana apa saja yang dibuat tu, misalnya dalam parlimen ini, lebih daripada 75% ahli-ahli parlimen adalah lelaki. Jadi kalau lelaki terlibat dalam masalah menangani keganasan ini, maka mungkin kita akan dapat satu pencapaian yang lebih cepat. Jadi itulah saya Bukit Mertajam apalah, mungkin saya tak sempat ucap, itulah saya nak kongsi sama lah. Itu saja. Terima kasih, terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya malu-alukan untuk meminda akta keganasan rumah tangga ini. Ini memang sudah diminta-minta banyak tahun lah. Kerana ada kelemahannya. Pada Section 2 yang dia menambahkan, supaya dia menambahkan penderaan psikologi pun termasuk sebagai keganasan rumah tangga. Walaupun saya berpendapat psikologi memang merupakan salah satu caranya untuk menderakan orang lain, tapi ini adalah susah untuk membuktikan. Khasnya pada waktu sekarang kita kekurangan pakar psikologi. Kalau kita mesti memberi pertimbangan sama ada kita boleh melaksanakan rang undang-undang ini atau tidak kalau secara psikologi, penderaan psikologi. Jadi saya nak meminta supaya kita berfikir bagaimana nak melaksanakan rang undang-undang ini. Bukit Mertajam. Ya. Sedikit Mertajam. Mohon pandangan kerana isu ini pakaikan amat penting. Kebetulan sebenarnya pandangan bahawa isu keganasan rumah tangga ataupun isu kekeluargaan ini bukan saja isu perundangan, malah melupakan isu psikologi adalah satu pandangan yang telah sekian lama saya yakin di dalam negara ini. Ada pandangan yang mengatakan mungkin di peringkat ini perlu diadakan satu mungkin dia panggil badan arbitrasi ataupun arbitration, family arbitration, yang mana yang akan mengendalikan isu-isu keganasan rumah tangga ini bukanlah merupakan satu isu perundangan semata-mata, kerana dikaitkan tadilah isu psikologi dan tuntutannya berlaku adil juga kepada kedua-dua pihak. Mungkin saya rasa satu dengan izin family arbitration yang mana diwakili bukan saja orang undang-undang, pakar psikologi, pakar mungkin keagamaan yang bersesuaian dengan kes-kes yang sewaktu dengannya. Apa pandangan? Memang itu carangan yang baik. Kita selain daripada undang-undang ini, kita memerlukan satu mekanisme untuk menggalakkan supaya bangsa-bangsa ini dapat tampil ke depan untuk mencari penyelesaian ataupun tampil ke depan untuk mendapat bantuan. Walaupun sekarang kita ada undang-undang seperti ini, tapi dia banyak masalah. Kerana ramai isteri-isteri yang tidak bekerja, yang bekerja sebagai di rumah sebagai suri rumah tangga, tak ada berpendapatan dan mereka bergantung kepada suami untuk mendampung kehidupan mereka dan juga menjagakan anak-anak mereka. Jadi susah untuk mereka untuk tampil ke depan ataupun mencari pergi ke balai polis untuk buat laporan terhadap suami mereka. Kerana ini merupakan satu perkara yang kurang elok dilihat oleh
oleh kawan-kawan dan juga saudara mara. Dan inilah sebabnya, kalau bukan sehingga satu tahap yang sangat serius yang menancamkan nyawa, biasanya isteri-isteri ini tidak sudi pergi merapor kepada polis. Jadi saya rasa kita akta ini untuk menjadikan keganasan terhadap isteri dan kanak-kanak ataupun ahli keluarga sebagai satu kelakuan yang salah. Ini ada baik kerana ini memberikan satu message. Ini adalah tidak betul dan ini boleh dihukum. Dan saya juga mengalu-alukan kerana sekarang dia boleh ditangkap. Seterusnya dia boleh ditangkap oleh polis. Pada waktu sekarang, ramai polis, dia juga lelaki juga. Dia sependapat dengan Yang Berhormat Sri Gading. Bahawa ini perkara rumah tangga. Ya, jangan sabarlah, dia selalu nasihatkan sabarlah. Pergi balik, cakap baik-baik dengan suami. Bukit Mentajam salah faham sama Sri Gading. Kalau bukan ini, bagus. Bukan pendapat macam itu ya. Jadi kita haruskan adakan satu mekanisme di community coordinated respond, supaya di satu community itu dia ada satu jawatan kuasa ataupun ada satu kumpulan yang boleh memberi bantuan kepada sesiapa duduk di sana, sama ada kalau suami diganasi pun diberi bantuan juga. Tapi biasanya isteri diganasi lah. Kalau dia boleh jadikan satu mekanisme seperti ini, saya rasa dia akan membantu ramai bangsanya dapat bantuan. Jadi saya mengalu-alukan bahawa dia menjadikan satu kesalahan yang boleh ditangkap. Saya juga mengalu-alukan pindaan di mana pada waktu sekarang bahawa si mangsa itu tak boleh memohon interim protection order dengan diri sendiri. Dia mesti bagi pihak polis ataupun wakil kebajikan. Dan kalau isteri itu dia mampu nak buat permohonan pada waktu sekarang pun tak boleh. Dengan pindaan ini, isteri yang mampu membuat demikian boleh berbuat demikian. Tapi saya rasa kalau dia boleh ditetapkan sebagai satu prosedur civil, dia akan lebih senang kalau dia gunakan prosedur penal code, kriminal. Kerana kriminal mesti membuktikan dia prosedurnya dia lebih rumit. Jadi saya rasa kalau kita boleh tetapkan bahawa ini pun boleh dia sebagai civil procedure, dia mangsa pengganasan itu dia dapat memohon IPO itu, saya rasa dia akan lebih elok. Tuan Yang Dipertua, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Batang Sadong, keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak ini mempunyai kos. Kos ini secara ekonomi. Kalau wanita selalu diganasi, dia tak dapat pergi bekerja, dia tak dapat jaga anak-anaknya, dia absentee ini ialah satu kos. Kehilangan produktiviti. Kalau dia dicederakan dan dia harus mendapat rawatan. Jadi rawatan itu adalah satu kos. Ada kos yang tak dapat dilihat. Kos sosial, psikologi kepada anak-anaknya. Anak-anak yang melihat keganasan seperti ini, apakah kesan kepada mereka? Dan mungkin mereka akan ada kesan yang buruk terhadap mereka. Inilah kos yang tidak dapat dilihat. Di Australia sudah dikira setiap tahun yang kos kerana keganasan rumah tangga ini ialah 13.6 billion Australia dollar. Dia merupakan satu angka yang besar. Jadi kita nak mencegahnya. Sekarang kita ialah merawat. Apabila dia sudah berlaku, kita cuma nak tengok bagaimana nak
na 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 how to save it, how to treat it, how to heal. Tapi ini merupakan satu cara yang kurang efektif. Yang lebih efektif, lebih baik ialah mencegahnya dari berlaku. Dan untuk mencegahnya dari berlaku adalah penting bahawa sama ada wanita ataupun lelaki mesti saling menghormati, have a respectful relationship. Jangan apabila pun marah pun jangan sampai melakukan keganasan. Ya, itu kita mesti lebih tamanun. Tamanun. We must more civilized. Supaya kita tidak pukul orang, khasnya mereka yang lebih lemah daripada kita. Kalau nak lawan dengan yang sama saiz ataupun lebih saiz, jangan ganasi kamu wanita dan kanak-kanak. Tuan yang dipertua, di 14 di sini dia ada kata apabila menerima permohonan IPO, jadi mahkamah mesti secepat mungkin mendengar permohonan itu. Saya memohon supaya secepat mungkin ini nanti sebelum pergi nanti ya, secepat mungkin ini ditetapkan, kerana kepada seorang hakim mungkin secepat mungkin ialah satu hari, yang pada lain mungkin 1 minggu. Kepada seorang hakim yang dia ada banyak kes, mungkin 1 bulan ialah sudah secepat mungkin. Tapi untuk mangsa keganasan seperti ini, khasnya dalam kes yang serius, selalunya kalau mengancamkan nyawanya, saya rasa hari itu pun mesti didengar. Jadi saya harap dia ditetapkan satu time frame. Ya. Saya tertarik dengan Hujah yang berhormat. Perpanjangan kepada Hujah Abu Katir, balik pulau, minta maaf. Adakah yang berhormat bercadang kepada pihak kementerian supaya lebih memperkasakan counselling daripada punitive action domestic violence ni, keganasan rumah tangga ni? Lebih baik kalau kita memperkasakan dari segi keagamaan ataupun dari segi counselling atau civic pendekatan yang halus, yang soft approach rather than punitive action. Adakah yang berhormat bercadang supaya, saya lihat pada ketika ini kementerian tidak begitu berkesan untuk memberi khidmat kepada masyarakat yang terdedah kepada yang kurang keganasan ini berlaku kepada masalah-masalah mungkin kesempitan, kemiskinan dan sebagainya, dan masalah-masalah sosial yang lain. So mungkin yang berhormat boleh bercadang kepada pihak kementerian memperkasakan lebih kepada kaunseling. Kalau kita nak gunakan cara yang lebih efektif, ialah kita meningkatkan kedudukan wanita supaya mereka berdikari, tidak bergantung kepada kaum lelaki ataupun suaminya sahaja yang menjadi breadwinner. Kalau isteri pun dapat mencari kependapatan, jadi mungkin keadaan ekonomi ini akan dikurangkan, masalah ekonomi ini akan dikurangkan. Dan keganasan ini dia bukan di bawah undang-undang. Apa jua keadaannya, dia tak boleh menjadi satu alasan untuk mengganasi orang lain. Kerana mengapa suami suami mengapa tidak ganasi orang di kedai kopi atau orang di jalan raya, tapi dia balik rumah ganasi ahli-ahli keluarganya, ganasi isterinya, ganasi ataupun kanak-kanaknya. Ini kerana kurang, dia rasa dia lebih superior
daripada isterinya ataupun kanak-kanaknya. Dia Bagi tak Chan. ada respect ataupun kesasamaan. Dia tak lihat mereka sebagai equal partners. Okey. Terima kasih. Ini hanya nak menyambut tuan betul. Nak menyambut apa yang nak menyahut kepada apa yang sebut Bukit Tajam tadi. Bagaimana dengan cadangan kalau saya cadangkan pendapat yang berhormat. Ada negara-negara di mana suami menjadi suri rumah. Suami memasak, suami menjaga anak kerana isterinya mendapat pendapatan yang lebih daripada suami. Bermakna role model, role-nya telah terbalik. Jadi adakah itu cadangan yang berhormat tadi menjurus ke arah itu, dan kemungkinannya dengan harga bayaran kepada pembantu rumah hari ini telah meningkat, adakah ini berkemungkinan dan adakah ini dapat persetujuan yang berhormat? Terima kasih. Saya rasa ketidaksamaan di antara kedudukan di antara lelaki dan perempuan, punca utamanya ialah there is a division of job mengenai gender. Selalunya model sekarang ataupun dari dulu sampai sekarang ialah lelaki keluar kerja mencari rezeki dan wanita duduk di rumah. Tapi dengan kemajuan masa sekarang, lebih ramai wanita di universiti. Jadi dia sudah berubah. Model ini pun sudah berubah. Ramai wanita sudah keluar kerja. Dan ada wanita segelintir sajalah yang berpendapat lebih tinggi daripada suami mereka. Jadi saya rasa ini adalah untuk pasangan itu untuk berunding apakah model mereka. Sama ada mereka seorang nak duduk di dalam rumah menjaga anak, siapa yang lebih sesuai. Itu adalah bergantung kepada keputusan mereka, ya, persetujuan di antara pasangan. Tapi saya rasa kita ini boleh lebih maju sekarang supaya kita jangan lihat rendah kepada lelaki yang dia choose, dia pilih untuk duduk di rumah menjaga anaknya. Itu pun satu career yang sangat dihormati, jaga anak-anak, membesarkan anak-anak. Ini adalah seperti wanita yang sekian lama ini mengkorbankan career sendiri untuk membesarkan anak. Itu merupakan satu career yang sangat great, yang sangat yang patut dihargai. Jadi ini adalah hubungan di antara suami isteri dan lelaki dan wanita adalah berubah mengikut masa. Jadi saya boleh terima, kita sama-sama terima, sama ada lelaki keluar bekerja atau lelaki dia membuat pilihan untuk tidak keluar pergi ke kerja. Ini merupakan satu pilihan yang sangat bukan semua lelaki boleh buat pilihan seperti itu, dan bukan semua wanita boleh buat pilihan seperti itu. Kerana banyak keluarga yang memerlukan dua pendapatan untuk menampung rezeki. Jadi juga di sini ada juga penyampaian IPO itu. Itu selalu yang mencari masalah sekarang kerana pihak polis kata tak dapat cari suami. Itu si pelaku keganasan itu telah hilang diri, tak dapat sampaikan IPO, tapi dia terus mengganggu isterinya. Jadi dengan perubahan ini atau pemindahan ini, saya harap masalah ini dapat diselesaikan. Tapi di sini dia pun tidak kata satu time frame. Dia kata kalau masalah itu sendiri, dia katakan kalau pihak polis menyampaikan 3 kali. Kalau selepas 3 kali cubaan pegawai yang berkenaan masih tidak dapat menyampaikan, dengan dia mesti buatlah permohonan bertulis kepada mahkamah. Dengan dia boleh serve dengan cara yang lain. Nah, ini dialu-alukan. Tetapi dia juga tidak ditetapkan untuk mahkamah membuat keputusan. Saya harap dia boleh ditetapkan. Dia mesti dibuat dalam berapa hari selepas IPO dikeluarkan. Kerana dalam kes seperti ini selalunya dia sangat urgent.
Isteri sampai tak tahan lagi dipukul, diganasi dan berasa nyawa diancam. Barulah dia pohon IPO, protection order ini. Kalau order ini tidak berkesan, tidak disampaikan dan tidak boleh berhentikan pesalah laku itu, jadi IPO ini tak guna juga. Yang jadi berhormat, saya harap Belakangan. boleh? ya okey. Terima kasih. Yang berhormat Hakim Tajam. Saya amat tertarik dengan apa yang telah dibincangkan di sini. Yang mustahak selalu kita melihat keganasan yang nampak dengan mata. Keganasan yang silent, yang tak nampak dengan mata, di mana kita mendapat juga keluarga di mana suaminya, keluarga yang berada, position yang tinggi, dan telah memberi isterinya nafkah yang tidak mencukupi, tidak mencederakan isterinya, dan meninggalkan mengikut isteri nombor 2 ke nombor 3 ke, dan tidak mempedulikan masalah di rumah tangga. Apakah pendapat yang berhormat, bagaimana apabila seorang isteri itu menyadu kepada mahkamah supaya mendapat pembelaan dan tidak mendapat pembelaan kerana suaminya berkata, saya telah memberi nafkah, saya tidak mencederakan isteri saya, dan saya ada balik ke rumah tapi tidak memberi juga nafkah batin. Apakah pendapat yang berhormat? Ini yang saya kurang berpengetahuan. Ini yang berhormat Sri Gading yang pandai saya rasa. Ya. Jadi nanti Sri Gading boleh cuba jawablah, ya. Tapi saya harap yang akta ini, saya rasa walaupun saya menalu-alukan pindaannya masih tidak cukup. Kita mesti ada mekanisme, wujudkan satu mekanisme di komuniti, dan juga kita mesti kurangkan gap di antara lelaki dan wanita, dan memupukkan satu sikap untuk menghormati orang lain walaupun orang yang lebih lemah daripada kita, dan juga menghormati hak manusia sesetiap orang. Sekian, terima kasih.